Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Okey, bagi yang belum subscribe ke channel saya, sila klik butang subscribe. Bagi belum pergi ke Telegram Geng Borak Saham, Geng Borak Saham dekat Telegram, pergi ke sana. Join kat sana, kita jumpa di sana ya. Saya akan update apa-apa pasal saham, chart semua tu dekat sana. Okey. So kita ke counter review untuk minggu ini. Daripada screener GBS Momentum. Sekejap. Alright, counter-counternya adalah Sistek, Iconic, Auro, Nice, YSPM, Sendai, MAG, Skip, JSB, Microm, Hibiscus, MN Holding, Tenko, Strange, Aziata. Kebanyakan counter super penny yang murah-murah, yang murah-murah, PUC, apa lagi lah. Banyaklah yang counter murah-murah semua pakat naik pada minggu lepas. So adakah trend ini, trend counter super penny bermahajarela ni berterusan pada minggu akan datang? Sama-sama kita nantikan. So kita review dulu apa yang ada kat sini ni. GBS Momentum ni counter yang ada momentum pada hari Jumaat. Selalunya kalau hari Jumaat dia masuk dalam screener momentum ni, dia akan meneruskan momentum pada minggu ni lah, minggu akan datang ni. Seminggu atau 2 minggu. Okay, list ni kita guna seminggu atau 2 minggu lah. Lepas tu tak ada lah, kita cari counter-counter lain pula yang berpotensi pada minggu seterusnya. So list ni kalau dah kaji, teruskan je sebab dia masih ada momentum. Alright, dijangkakan teruskan lagi momentum. Selagi support tak selagi trend line tak okay. Dan saya nak bincang sekejap pasal ceiling. Okay, pasal ceiling kita buat review 30.9 kan. 2 minggu lepas kita buat review. Masa tu dekat sini. Okay, saya expect dia breakout dan boleh terus masuk lah. Dan dia memang breakout lah. Ceritanya dia terus breakout, dia naik. Pump dekat sini, saya expect dia turun. Bila dia sampai ke area supply, ni supply zone lah. Sini, dia punya resistance terdekat. Dekat sini ada satu supply yang kita punya target price akan pergi situ. Dan dia tercapai dan saya expect dia turun lah. Saya expect dia turun, ranging dekat ranging area ni, dia down dan sampai kat buy area dan dia melantur pergi ke area sini. Tapi tak dia tak turun. Lepas dia breakout tu, dia tak bocor pun tempat yang dia breakout tu. Tempat yang breakout adalah resistance kuat. Bila dia breakout, resistance ni akan jadi support. Automatically, apa saja resistance kalau berjaya breakout, dia akan jadi support. Support terdekat dan dia tak bocor. Okay, pada hari tu, hari Rabu ni, dia breakout tu, dia naik. Bullish engulfing yang besar ni. Harga dia even dia sentuh support sini tapi dia tak bocor tau. 195 tu tak bocor. Area yang kita tanda ni dia tak bocor. Dan seterusnya esok dia naik lagi. Lusa pun masih walaupun dia turun tapi dia tak bocor. Area support kita tanda ni RBS lah. Sebelum tu resistance become support kan. Okay, dan dia sampai ke area atas ni kat supply zone, dia bermain dekat supply zone tu. Supply zone ni bila dia berjaya breakout akan jadi RBS yang baru lah, resistance become support yang baru. Berjaya ke tidak dia jadi sebagai support? So far dia berdindang kat sini. Tak tahu nak cakap. Sebab apa? Kalau ikut candle hari Khamis, dia memang bullish Dia tentang bullish ni. Bullish. Dan masalah dia adalah dia buat kepala ni toncet. Dia buat toncet maksudnya ada seller dekat dalam. Seller tu mungkin orang yang dah beli daripada sini ke dia nak TP. Ataupun orang yang beli short term lah. Dia beli hari Isnin ke. Isnin Selasa Rabu. Khamis dia jual. Kan dia dah naik banyak dah berapa persen ni. Dia jual. Boleh jadi juga. Masalah kita tak suka bila dekat tempat yang nak breakout tu ada ekor. Ada ekor pula. Ada kepala toncet. Sebab takut dia tolak turun macam ni kan. Sampai ke atas turun. Sampai ke atas dia tolak turun. Sampai ke atas. Keberangkalian perangai sama dia tolak turun. Itu tak best. Kecuali hari Isnin dia boleh naik tutup solid hijau. Then okey lah. Dia kena breakout lah balik
260 ni, dia breakout 260, insya-Allah dia akan teruskan kenaikan. Okey, sebab kalau ikut trend, kalau kita garis, dia overall adalah uptrend. Wah. Macam tu. Dia counter uptrend. Lukisan banyak sangat tebak color apa biru. Tak nampak. Biru cair. Buruk. Okey, pink pun tak menyerlah. Kuning. Kuning lebih kurang dengan tulisan. Tak nak. Dia hijau. Okey lah, hijau lah. Okey, so dia trend dia kalau kita tengok ni tertarik kan. Dia adalah counternya uptrend. Cuma kalau dia turun sampai sini, dia bocor dekat area 220, kita takut dia apa? Dia kembali ke bahagian sini, support yang RBS je sebelum ni. Sini dan pergi ke buy area. Takkan nanya. So berhati-hatilah di jalan raya. Okey, siapa di dalam? Kalau bocor 230, dia akan pergi 220, dan kalau bocor trend line ni, uptrend line ni, boleh jadi turun bawah lagi. Kat sini. Untuk keselamatan, jika bocor 230 boleh keluar dulu. Kalau kata dia reverse balik naik, masuklah balik. Selamatkan diri dulu, takut-takut dia junam macam mana kata kalau kita ada payung terjun, kapal terbang kita, dia ni tengah duduk naik atas awan ni. Dia dah naik kan, dia uptrend kan. Dia duduk atas awan, lepas tu dia ada emergency kan, dia langgar burung. Lepas tu dia punya kipas apa benda kapal terbang tu rosak, enjin rosak. Enjin 1 2 rosak. Lepas tu nak junam ni, nampak gaya macam nak junam. Tapi ada peluang lagi boleh landing. Boleh jadi landing, boleh jadi dia crash. So sama juga dengan saham ni. Kita takut mungkin dia boleh landing kat sini, kat support, dan dia rebound. Selamatlah. Maksudnya kalau dia macam engine fail kapal terbang tu, lepas tu dia turun, dia berjaya landing, kita selamat. Okey, baguslah macam tu. Tapi kita tak tahu kan, masa kita kat atas, kita tak tahu adakah dia nak turun tu selamat, kita landing, ataupun dia terjun dalam laut, ataupun mati kita terus. Mati terus. Terjun dalam laut, mungkin dia jatuh kat sini lah kan, yang dalam laut. Ataupun mati terus. Sampai turun sini, macam air hujan. So, kalau ada payung terjun, ada kita dekat area laut kan, pakailah payung terjun tu dulu. Turun je lah. Selamatkan diri. Okay. Tak tahu selamat ke tak selamat lagi, tapi at least kita ada mencuba untuk selamatkan diri. Macam ni lah, kalau kata nampak macam nak jatuh 230 tu, boleh keluar balik. Nanti masuk balik, ambil flight lain pula. Alright. So sila berhati-hati sikit, sebab dia sini tak lepas. 3 kali dia tak lepas tau. Tak lepas dia punya supply zone ni. Sekali, 2 kali, 3 kali tak lepas. Takut dia memang tak lepas. Macam tu. Kalau dia test macam ni, test tak tolak dekat situ, selalunya dia nak breakout. Tapi ni masalah dia dekat atas lah. Dia dah atas ni, tapi dia tak berjaya. Dia tak berjaya nak bertahan pun. Dan dia jatuh bab merah. Sekarang ni buyer dengan seller sama. Buyer kat sini, seller kat sini sama. Penentu dia adalah esok. Esok tu jadi penentuan. Kalau hijau selamat, kalau merah ada chance turun lah. Ni macam ni kan. Anggap ini adalah ini, sama je. Color tu abaikan lah, maksudnya sekejap. Ni next je jatuh. 1, 2, 3, jatuh 4. Lepas tu boleh masuk balik. Selamatkan diri dulu, takut rugi. Takut dia tak patah balik. Kalau dia bocor 230 tu. Tu je lah saya nak cerita sebenarnya. Berhati-hati di jalan raya. Sebab kita dah kaji counter ni. Dia memang okey. Tak ada masalah. Kalau dia jatuh kat buy area pun, dia still uptrend lagi. Dia jatuh kat sini, uptrend. Dia jatuh kat sini, uptrend. Dia jatuh kat sini, uptrend. Sini uptrend. Tapi duit kita lah menjadi kempis. Siapa kat dalam makin kecil, kecut. Tak kesedih kat dalam tu. So untuk mengelakkan kekecewaan, sekiranya
dia bocor 230 tu boleh keluar dulu. Nanti masuk balik. Okay? Nanti masuk balik kalau dia reverse up balik. Macam ni kan. Kalau kat sini, bocor kat sini. 225 keluar dulu. Okay. Keluar. Merah. Sampai kat sini nampak hijau. Dia start reversal. Masuk balik kat sini. Still boleh untung kan. Tapi jangan lepaskan counter yang kita keluar tu. Jangan kita abaikan. Nanti keluar. Okay. Dah keluar bye-bye. Padahal dia turun. Dia reverse balik kan. Masuklah masa dia reverse tu. Masa dia reverse nak naik begitu. Reverse up. Sekarang macam nak reverse ke bawah kan. Dia reverse up masuk balik. Okay. Siapa di dalam lah. Hati-hati di jalan raya. Sekiranya bocor 230 takut dia buat perangai di sebelah ni. Sini. Mana dia turun, dia turun. Dia dah start turun tu dia buat perangai turun. Tak banyak sangat candle dia turun 1, 2, 3, 4 hari kan. Kalau mampu tunggu minggu depan bertahan jatuh sampai sini. Nak tunggu rebound. Dengan teknik harapan dia rebound. Dan terserah. Okay, tak perlu nak keluar dekat 230 tu kalau bocor. Tapi kalau katalah takut dia bocor terus ke bawah lagi. Tu je. Kita kena fikir risiko dulu. Keputusan terpulang pada masing-masing. Nak keluar tak nak keluar. Saya hanya bagi tahu je. Takut-takut dia turun sampai sini dia bocor. Tapi boleh jadi kan sebab 1, 2, 3, 4 dia naik balik kan. 1, 2 naik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5 dia naik. Maksudnya seminggu turun. Lepas tu dia naik balik. Minggu depan naik balik. Tengoklah macam mana kita sendiri decide. Mampu tak nak tahan emosi berdindang tu. Alright. Okay. Skip ni. Dia 52 week high tau. Counter 52 week high. Selalunya. Esok naik lagi sampai hari Selasa jual. Friday rules lah. Dia termasuk dalam counter Friday rules juga. 52 weeks high dan juga. Overall dia counter yang uptrend. Solid uptrend lah. Solid uptrend di atas 50, 100, 200. 50, 100, 200. 50 tu 50 hari kan. 50 hari dalam 2 bulan ke 3 bulan. So harga dia di atas 2 bulan 3 bulan harga. Bagus lah. Uptrend lah. Harga dia di atas 100. 100 tu dalam 100 hari. So sebulan kita trade 20 hari. So dalam 5 bulan lah. Harga di atas 5 bulan. Selalu kata 5 bulan 6 bulan. 3 bulan 6 bulan dengan setahun. So macam ni lah. Anggap dia 3 bulan 6 bulan setahun. So totally uptrend. Of course lah 52 week high kan. So dia sangat strong momentum. Dijangkakan kalau dia breakout hari Isnin 53 sen. Ada harapan dia pergi 57 sen. Breakout kat gun sini. Next destination 57 sen. Tapi boleh jadi dia di-down dulu kan. Tuntang kedung-dang baru cari 57 sen. Boleh jadi kat dia turun bocor sikit. Lepas tu dia naik. Tapi overall kita tahulah dia counter yang uptrend. Boleh tanda kotak. Ini kan kotak kan. Kalau kat sini memang dia dah tanda lah zone dia tu. Kalau ini gini. Tapi kita ada tanda. Allahuakbar. Kalau tak bocor kotak ni. Stay je lah. Ride the trend. Alright. Kalau nak pakai macam line ni. Yang untuk seminggu kan. Seminggu boleh ambil 5. MA5 ke MA5 ke. MA5 tu dia lebih average kepada harga yang terdekat. Kalau 5 hari. Yang dia ambil yang last hari yang terdekat tu. Tapi kalau MA dia ambil average semua. Purata hari 1, 2, 3, 4, 5 bagi average pump dapatlah harga tu. Yang ni dia berat kepada harga yang terdekat. Sebab tu harga dia selalunya line EMA tu lebih cepat daripada line MA. Tak kisahlah nak pakai. Saya duk dah macam mak nenek pula. Tak kisahlah nak pakai EMA ke MA ke. Jadi itu kita tahu trend dia di atas trend. Geram pula saya. Okay, dia di atas trend. Trend. Ini apa kita panggil trend following. Dia masih mengikut trend. Di atas, ya Allah doa saja. Di atas seminggu. 5. Tapi kalau ikut bank, dia suka guna EMA 7. EMA 7 tu macam seminggu jugalah. Harga average di atas seminggu punya harga. Kan?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So 7 hari tu dia harga di atas. So selagi dia di atas, ambil lah EMA 7 kan contoh. Nak ikut macam broker bank, pilih EMA 7 kan. So selagi dia di atas EMA 7 biar. Right. Tang 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 tang. Tang 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 getang 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 sampailah 57 sen. Nak TP dulu pun boleh ataupun nak tunggu dia break up. Nah, tang tegetang 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 61 sen. Dia tak akan naik indah tau. Dia tak akan naik seindah macam nampak tangga cantik. Tak, no. Dia turun, naik turun. Nah, yang ni macam kalau dia naik comel macam ni, seronok, bahagialah hidupmu kan. Kalau dia naik macam ni, dia pernah buat perangai tu, dia boleh je nak buat balik tam. Tapi normally dia naik macam ni lah. Naik lepas tu bagi merah. Naik balik hijau tu tam turun merah. Naik balik macam tu lah selalu dia naik turun macam ni kan. Naik tang merah. Naik merah. Dindong. Baru nak naik. So dia naik mungkin dia naik dindong naik. Naik dindong naik dindong macam tu. Okey. So kita selagi dia tak bocor trend EMA 7, contoh guna EMA 7 apa-apalah nak guna 5 ke 7 ke, janji ada satu trend following untuk seminggu. Seminggu bertahan lah. Sebab kita nak short momentum kan. Kalau nak bertahan lama sikit ambil 20. Dia kalau 20 tu sebulan, harga atas sebulan. So kita boleh swing sebulan. Yang ni boleh swing seminggu, 2 minggu. Nak swing lama sikit sebulan ambil MA 20, sorry MA 20 tu adalah mid BB line tengah ni. Ini line tengah ni mid BB lah. Ini upper BB, ini lower BB, ini middle BB. So selagi harga di atas middle BB, right. Itu untuk sikit lah. Okay. Ada potensi, yes of course. Dia break up 52 week high, dijangkakan mungkin Isnin Selasa naik lagi lah. Lepas tu orang mungkin take profit. Sebab orang Friday rules, dia akan keluar. Kan? Dia akan keluar lah sebab dia selalunya Friday rules ni dia ambil sampai hari Selasa je. Kalau Isnin ada orang nak beli lagi, dia tak jual lagi lah. Hari Selasa tu baru dia start jual. Tengok keadaan. Tapi kalau hari Isnin, orang dah start jual, dia keluar. Cuma kita tengok ni, selagi dia di atas 53 sen, okey. Okay, tambah ada volume. Bolehlah agak TP kat 57 sen ataupun nak ride trend atas 57 ke 55 ke, terpulang. Okay. Skip menarik lah. RSI pun okey. RSI ni kalau dia melepasi 80 ke apa kan, okey je. Selagi dia nak naik okey je. Tapi once dia naik, pasti dia patah balik turun bawah 70. Dia dah naik kan sekarang 76. Pasti dia pergi 80. Contoh dia pergi 80, 85. Lepas tu dia start turun 85 jadi 80. 80 turun jadi 75. 75 jadi 70. Tiba-tiba jadi 69. Momentum dah drop. So kalau daripada RSI tu naik 75, 85, 90 contoh dia start turun 90, 85, 70. Bawah 70 keluar. Itu dari segi RSI lah. Momentum telah drop. Sebab dia dah naik tinggi sampai dekat area nak 100. Lepas tu dia start turun bawah 70, cabut. Tapi kalau dia ni cerita kalau dia dah lepas tau. Kalau dia belum lepas 70, it's okay. Dia boleh pergi 70, 75, 76, 79, 80, Tapi kalau dia dah di atas 70, menghampiri 80, 90, kalau dia patah balik daripada 90 turun balik 90 jadi 80, 70 turun bawah 70, momentum dah drop. Boleh keluar. Itu salah satu cara nak exit lah. Exit kalau dia dah tak ada momentum. Tak ada minat belian, kita cabut lah. Selling pressure kan. Okay. Apa masalah saya dua ni? Penyakit ni baru datang. Sebelum ni tak ada nak buat kan. Alright, nice dan juga YSPM, Pocom, Bavest, semua tu counter yang terlibat dengan gold. Dan juga counter-counter yang terlibat dengan minyak. Saya dah cakap dah minggu lepas kan. Kalau perang, selalunya minyak dengan gold tu memang react lah. Orang panggil itu sebagai safe haven. Maksudnya kalau apa-apa berjadi dekat dunia ni,
Mata wang drop, yalah mata wang kita drop, mata wang negara lain pun makin drop contoh. Dan harga makanan pun semua benda dah mahal. Apa benda tu orang dah start inflasi pun naik semua. Orang akan kembali kepada gold. Macam tu lah. Tambah time perang. Lepas tu yang minyak pula, bila sumber minyak tu terhad, of course lah. Bila demand tinggi, supply sikit, harga naik tak? Harga naik kan? Macam tu lah dia punya ni. Lepas tu lagi satu emas. Bila permintaan terlampau banyak orang nak emas, harga naik tak? Mestilah naik. Kan? Macam tu lah. Selalunya berlaku waktu perang. Waktu perang ada krisis apa-apa. Dua ekor ni akan naik. Emas dan gold. Cuma, lagi. Saya duk Okay. Cuma kalau kata untuk minyak. Untuk minyak memang dijangkakan tahun depan naik lagi. Untuk orang yang suka swing dan swing to become investor, itu adalah peluang untuk kita cari mana-mana kaunter minyak yang kita rasa okey, belum lagi naik padu dan mungkin harga, dari segi harga kita suka yang harga range mana. Boleh pilih, ada setup, masuk, simpan. Okay. Lagi. Okay, untuk gold sebenarnya gold dan minyak sama je perangai. Kalau kata dah tak ada permintaan, tak ada momentum keluar, sebab dia very volatile tau. Dia akan naik dan dia akan turun suka hati dia. Contoh saya boleh bagi Fokong. Contoh dia pergi RM1, lepas tu dia boleh tutup tiba-tiba jadi 80 sen, 85 sen, 87 sen. Nampak sikit tapi banyak dekat segi kerugian kita tu. Kan siapa kala tu 20,000, mungkin dah rugi 5, 6, 7,000. So hati-hatilah. Hati-hati. Contoh lah, dia pergerakan tu kita nampak 10 sen macam tu, tapi sebenarnya besar tau 10 sen. Sebab every bit tu boleh kata gandaan harga kita. Contoh kalau kata 100 lot, kita boleh kata RM50, RM50. Kalau kita 200 lot, satu bit tu RM100. Kalau orang yang 1000 lot, macam mana? Dia makin banyak kita invest masuk duit untuk sesuatu counter, lagilah risiko kita untuk rugi tu besar. Makin banyak kita masuk, makin rugilah kita kali dia drop kan. Sebab tu orang yang biasa trade berjaya. Contoh dia trade 4,000, modal 4,000 ke 5,000 kan, selalu sangat dia win. Saya menghadapi benda ni sama. Experience saya kan, win-win. Saya trade menang saja. Tapi bila ditambah duit, maksudnya duit tu dah grow kan, duit dah grow, kita trade dengan lot lebih besar. Bila kita menghadapi loss, terasa sangat sebab loss tu akan jadi besar. Memanglah kita win big, tapi loss big tau. So siapa yang rasa dia dah terbiasa guna modal kecil dan dia win, boleh guna modal kecil tu juga grow-growkan duit tu. Tak perlu pun. Kalau dah betul-betul sampai tahap mahir, memang jumpa satu teknik ni memang confirm berjaya je. Satu teknik atau satu setup ni je kita follow, memang confirm naik. Then okay, you gunakan profit yang besar. Tapi kalau kata you ada jenis flexible lah. Tak rigid dengan sesuatu teknik dan tak rigid dengan sesuatu jenis counter you beli. Be careful. Be careful sebab once you dah start guna modal besar, you kena ingat you punya kerugian akan lebih besar. Kita memang nak fikir pasal untung besar tu, betul. Tapi rugi besar. Bila dah rugi tu dia jadi rugi besar. Hati-hatilah. Untuk yang siapa yang jenis suka-suka tukar teknik dan dia kan ada tempo. Kadang-kadang jadi teknik breakout lebih menjadi. Kadang-kadang kena tunggu dia full back dulu baru jadi. Kadang-kadang kalau kita tunggu full back, dia terus pecut laju. Tak sempat dah. Kita nak risk taker. Kita nak ambil kesempatan yang ada tu untuk beli. Buy from breakout tu sendiri kita nak beli dah. Sebab kalau dia return terus, jatuh terus. Then you ada insting macam tu, dan you beli, dan you win. Okay lah, you boleh tukar lah daripada you sebelum ni teknik pullback kepada teknik. Sebab kebanyakan counter jadi breakout terus tu kena beli. Contoh saya boleh kata macam ni Ceiling pada hari, kita guna 15 minit.
Hari ya. Hari apa ya yang dia naik tu? Hari ni lah kot Okey ya. Ini contoh kalau kita break up terus beli break up terus beli kita dapat untung sampai 260. Contohlah, maksudnya buy and break up terus beli. Kalau kita tunggu pullback kat sini, kita akan beli kat sini dan dia jatuh. Faham tak? Ada kadang-kadang kita tak boleh nak beli buy on pullback. Buy on pullback kalau kita tunggu dekat area breakout, area sini kita nak ambil dekat 240 tu balik bila dia dah return, dia turun dulu. Kita akan mengalami 2 bit rugi. Faham tak? Faham tak? Kadang-kadang buy and breakout tu, tengok mungkin dalam minggu tu kita duk perhati kan. Breakout je kena beli terus. Breakout je kena beli terus, so kita beli terus. Kita dah jadi orang yang tukar kepada teknik buy once breakout. Okay, bukan buy apabila pullback. Selalu kita buy masa dia pullback dekat area sini. Tapi tengok kebanyakan counter menjadi bila kita beli terus waktu breakout. Sebab once kita tak beli, kita terlepas, kita nak buy masa dia pullback, dia terus turun dah. Dia tak naik balik. Okay. Itu orang yang jenis fleksibel. Dia tukar teknik dia. Tapi ada orang yang jenis tak tahu. Mungkin dia guna teknik lain-lain lah. Teknik apa-apa sajalah. Mungkin wave ke. Mungkin apa lagi yang teknik yang ada. Apa-apalah dia guna teknik apa-apa saja yang menjadi untuk dia. Dan tak pernah tak jadilah. Maksudnya probability nak tak jadi tu sangat sikit. 10% je tak jadi, 90% sentiasa berjaya. Ataupun 5% je dia punya keberangkalian nak rugi dan tak jadi tu. So dia boleh kekal dengan teknik tu. Dan boleh top up. Boleh top up. Maksudnya selalu counter masuk RM5,000 sahaja. Dia boleh top up RM10,000. So dia untung besar lagi lah. Dia dah confirm itu teknik dia paling sesuai untuk dia. Sesuai untuk dia. Dan okey, tapi bagi yang orang yang dia bertukar-tukar, mungkin sekejap dia guna teknik ni, teknik RSI naik ke apa benda, saya tak tahulah apa-apa teknik yang dia gunakan, Fibonacci ke, combination dengan Fibonacci ke, apa benda-benda. Banyaklah, terlampau banyak teknik terlampau banyak teknik. So katalah apa-apa teknik yang dia guna tak sesuai pada ketika itu, dia berubah-ubah kan, dia ubah ikut keadaan. Berhati-hati dengan modal yang kita gunakan tu. Okay, berhati-hati dengan modal yang kita gunakan tu. Kalau kata dia makin banyak daripada 100 slot, kita guna 100 slot. Tu contoh rakyat mahin lah. Gen-gen saya lah. Okay, kalau yang jenis yang gen 1000, daripada 1000 lot, dia upkan jadi 2000 lot, 3000 lot ke apa ke. Hati-hati, loss akan jadi lebih besar. Selalu kita, contoh 100 slot, 1 bit tu kerugian kita RM50. So kita, bila 2 bit, 3 bit 3 bit kita keluar 150. Okey, 150 rugi. Tak ada masalah sangat sebab kita akan untung balik dalam 150, RM200 balik kan. So kalau kita menang 4, kalah 1, kita overall win. Kalau kita menang 3, kalah 2, kita still overall win kan. So kita tak ada masalah. So kita still nampak kita tu untung. Dengan modal tu kita dah biasa. Lalunya kita win kan. Probability kita win tu lebih besar lah. 150, 150, 150. Kita senang buat duit tu. Tiba-tiba dah modal kita makin grow. So kita nak lebih untung. Kita nak 200, 300, 200, 300, 200, 300. Okay, fine. Tapi kena ingat kerugian kita pun 200, 300, 200, 300 juga. Kerugian bila nak tanggung tu. Dia akan jadi emosi bila makin nampak rugi tu dah banyak. Padahal rugi dah sama. Portion yang sama tau. Persen yang sama kerugian tu. Bit yang sama. Tetap kita rugi macam kita yang dulu. Tetap bila 3 bit kita cut loss. Tapi jumlah dari segi duit tu. So dia akan psikologi dari segi minda kita terganggu. Itu apa bagi saya lah. Kalau mental kuat tak ada masalah. Kalau tu mental macam alamak aku dah loss. Padahal benda loss sama. Sebab tu ramai trader yang fail. Bila dia tambah modal besar-besar, rugi dia besar-besar, dia down. Dia down. Dia malah nak trade. Lepas tu dia bila malah nak trade, skill hilang lah. Skill hilang. Kalau tak trade. Kalau kita dah biasa win. Kita trade. Trade. Memang win. Lepas tu kita loss. Kita terasa loss tu big. Sebab modal kita dah besar. Dan kita down. Bila kita down, kita tak trade. Contoh orang tu duk puasa trade kan. Bila dah rugi, puasa trade kan.
Tengok keadaan. Kadang-kadang puasa trade, skill kita hilang. Puasa trade berapa lama nak puasa tu? Seminggu, 2 minggu. Momentum yang kita dok trade win tu akan hilang kalau kita quit. Kita quit ataupun kita tangguhkan untuk nak dapat momentum balik tu. Break sekejap mungkin okey, tapi jangan break lama sangat, bahaya okey. Saya hadapi benda tu sebab tu saya cakap. Macam saya selalu travel banyak, travel ke sini nun. So ada momen yang seminggu dua tu tak dah nak trade, mungkin trade yang swing saja. Nak mai balik intraday, wow. Kenapa selalu 1 2 3 senang tak jadi kan? Oh, dia sekarang kena guna breakout terus beli kan. Pagi timing dia macam mana? Selalu kita beli pukul 10 11 tu dia okey. Sekarang umpamanya pagi tu kena beli terus. Pagi pukul 9 9 9:30 tu very volatile tau. Dia boleh jadi naik apa ataupun dia naik sekejap. Orang game BTST tu tolak push dah dapat untung dia campak. So sangat bahaya dekat pukul 9 9:30 tu sebenarnya. Sangat-sangat bahaya, tapi itu adalah opportunity yang paling besar dekat time 9 9:30 tu sebab dia very volatile. Kalau dia naik pop terus naik. Lately pagi-pagi tu sangat memberangsangkan. Lately. Sebelum-sebelum ni it's okay, you can trade pukul 10 11, you can trade petang pukul 4 kan. Winning rate selalunya belah petang daripada compare tu belah pagi. Winning rate sebab petang tu dia dah stable dah harga. Dia naik turun 2 kita dah nampak. Contoh macam ni kan. 1 2 dah nampak. Kalau ada 3 price volume masuk, price up, boleh masuk je. So senang nak nampak. Senang nak nampak dia punya apa ni? Price action tu. Bila pagi kita tahu dia dah naik, lepas tu dia tengah hari dia berehat. Petang dia naik lagi dengan volume, kita tahu okey dia dah break out yang ni, kita boleh masuk kan. Dia break out 2260, kita dah boleh masuk sebab ada volume lebih padu daripada yang sebelum ni. Contoh. So tak ada masalah, petang senang nak win. Tapi lately dia macam banyak counter gerak pagi. Pagi tu macam meriah betul. Tak tahulah orang-orang intraday ni main mana. Suka trade counter-counter murah-murah ni, tiba-tiba naik pop. Nak selamat selalunya trade petang. Even orang swing trader pun dia cari pukul 4.30 macam tu. Bila candle dah tutup stable, baru dia beli. Macam juga orang 52 week high kan. Si stack padu. Si stack padu ke apa, orang mesti nak tunggu counter tu tutup dengan bullish Marubozu yang gemuk. Tapi dia tutup. Sekejap. Tapi dia tutup ada sedikit echo lah. Sikit ekor. Okay, boleh naik sikit lagi tapi danger lah. Sebab dia dah naik. Dan dia ada perangai suka buang macam ni. Tanduk kan. Tanduk setan ni orang kata. So takut dia buat tanduk setan. Tanduk setan. So kena berhati-hati lah. Lagipun dia punya kenaikan kat sini. Kat kenaikan sini sama tak? Kenapa kau? Kenapa tak nak kelun? Kelun. Alright. Mungkin lah boleh naik sikit lagi dan dia takut dia turun lah. Takut dia buat ni. Sebab tu saya nak cerita orang swing suka ambil sebelah petang. Sekejap counter apa Oh, tak cantik. Dah, dia punya tutup tak cantik. Dia tu cantik je overall. Sekejap. JSB ada tak? Okay, boleh lah. Okay, JSB contoh. Contoh kita tanda sini ni area atas tu. And then kita tanda dia punya body tutup sampai sini kan. So dia punya zone ni kena lepas. Zone harga 108 dengan 109 ni kena lepas. So mungkin kita buy dekat 1010. 1110. RM10. Okay, pending BO. Contoh Contoh benda ni berlaku waktu petang. Dan dia tutup solid. Dia tutup candle macam ni. Orang swing, dia akan beli je. Bila candle tutup macam ni, hari apa ni? Hari Isnin. Hari Isnin tu,
orang swing trader dah beli. Sebab dia tutup solid. Tutup solid, candle sehari tu tutup solid. Ni tak berapa nak solid sangat kan. Ini solid. Ini solid. So orang swing dia dah belilah. Dia beli petang tu lah. So dia tunggu je lah naik. Petang. Okay. Ataupun harga berehat. Harga berehat. So petang tu nak confirm. Petang tu dah confirm dia berehat area sini je. Bila waktu petang kita memang nampak clear. Candle tu nak tutup dah kan hari tu kan. Dia nak ke mana dah, 4:30 tu nak habis dah pun. So kita tahu kadang-kadang orang beli pukul after break kejap tu. Okay, kejap tu 4.45 4.50 kan, lepas 4.50 kan market buka kejap yang sebelum nak close tu. Orang beli time tu pun ada juga. Bila dia dah confirm siapkan candle. Sebab tu kebanyakan trader swing tu dia masuk waktu petang. Even BTST pun, dan even orang yang intraday pun. Intraday pun. Tapi tak dapat banyak sangat counter lah. Kalau kita masuk petang je mungkin 1-2 counter je lah kita dapat. Maybe 1 je counter. Kalau nak jenis trade banyak memang daripada pagi kena pulun dan fokus. Pukul 9 tu dah masuk dah satu counter. Lepas tu pukul 10:30 ada counter yang stable. Boleh masuk lagi. And then dekat pukul 12 dia nak tutup, tengok counter mana lagi. Ataupun petang pula. Mungkin dalam sehari ada 3 counter ke. Untuk orang intraday yang agresif yang agresif trader. Saya pernah trade lebih banyak daripada tu. Lebih banyak daripada tu pun pernah trade. Dalam sehari. Kalau dia tengok momentum, momentum kita nampak senang nak baca. Dia break pattern tu dia memang jadi 1 2 3 tu. 1 2 3 pak masuk jadi. Bukan saya expect nak banyak pun, saya nak 2 bit je. Kadang kalau dah tak lepas 2 bit tak lepas kan, kita queue terus kan, beli terus queue nak 2 bit saja. Tak dapat dia tak ambil. Ambil je lah 1 bit tu. Janji untung tau, janji untung. Tapi ikutkan teknik, orang tak suka lah teknik orang yang berstrategi. Orang yang berstrategi contoh orang yang berstrategi contoh dia akan tanda-tanda macam orang berstrategi dia tak akan suka ambil 1 bit apa benda kan. Itu tak nampak orang yang mengkaji. Orang mengkaji dah harga sini dia akan ambil selalunya chart pattern lah, chart pattern, elliott wave, supply and demand. Dia akan ambil tempat sampai kat supply nanti baru dia TP. Kalau projection price sampai dekat projection price dia baru TP. Kalau orang yang jenis trend following, kalau bocor dia punya trend, maksudnya MA7 ke 20 ke 50 dah bocor baru dia keluar. Maksudnya selagi tak bocor dia ride je. Itu orang berstrategi. Selalunya orang berstrategi macam tu. Strategi dia ride trend. Strategi dia main supply and demand. Strategi dia main elliott wave. Strategi dia main chart pattern. So orang yang berstrategi dia tak suka 1-2 bit. Dia akan kata ni orang tak belajar pun, orang tak ada strategi pun boleh win. Siapa-siapa boleh win. Okay, terpulang. Memang ada orang macam tu. Ikut kajian memang akan cuba, kita akan cuba nak tengok kita punya kajian betul ke tak betul. Supaya kita lebih yakinlah dengan strategi kita tu. Contoh ni kan. Orang yang berstrategi dia akan TP lah area 1.24 ke RM1.20 dia akan TP kat situ. Orang yang berstrategi lah. Okay. Selagi trend tak bocor dia ride. Selagi trend ni tak bocor dia ride. Orang yang berstrategi. Okay. Saya kadang-kadang tergolong pada orang strategi. Tapi mostly sejak market macam hantu kan. Kan kita punya tahun lepas dah start macam tu. Tahun ni pun tak apa-apa tu. Dengan indeks pun tak kuat. Asal untung je lah. Kalau ada guni. 3 guni contoh. Guni BTST. Guni swing. Guni intraday. Intraday ambil lah 1 bit 2 bit ataupun 5%. Terpulang lah berapa kita punya target harian tu. Kan. Selalu orang target 5% je sehari ataupun 2-3 bit je untuk intraday. Ada yang suka dalam intraday pun ada pattern kan, dia ikut pattern ni, mungkinlah tak sebesar ni tapi ada pattern dekat time frame kecil dia jumpa macam ni, dia ride untuk hari tu, so dia akan dapat 10%, 20%. Dalam sehari pun ada je counter yang naik banyak terpulang pada jenis orang. Kalau saya 2-3 bit asal untung je saya ambil je.
Tak ada lah saya nak tunggu okey dia sampai sini. Tapi kalau dari segi orang berstrategi, saya tak jatuh kepada orang berstrategi lah. Kalau saya just 2 bit kau ambil mudah Tapi kita masuk saham ni bukan tujuan dia untuk untung. Selagi untung tu, sebagi saya okey je lah. Janji boleh buat duit. Tapi terpulang lah. Sekarang kita buat letih je duduk tumpu 2 bit. Tak berbalik. Orang boleh dapat 10 bit. Hang duduk 2 bit kan. Terpulang lah pada diri kita. Kita suka jenis macam mana. Suka nak lebih, kena kaji lebih, kena ada sebab. Sebab. Contoh chart pattern. Ni sampai ke sini dia akan pergi. Contoh guna Fibonacci extension contoh Fibonacci extension. Point sini. Okey lah ambil kat sini. Contohlah. Sampai dekat 1% ni, 121 dia TP ataupun dekat 618 ni. 1.13 macam tu area situ dia TP. Okay, orang berstrategi mungkin dia TP sini, mungkin dia TP kat sini. Contoh dia guna Fibonacci. Terpulang lah. Saya tak kisahlah apa pun cara sekalipun. Saya tak kisah apa cara sekalipun, janji dia boleh mendatangkan keuntungan. Terpulang. Gitulah. Ya Allah, dok ha saja. JSB ada potensi. JSB ada potensi ya. Ya ready. Ada backup. Kalau dia bocor kat area sini, keluar dulu. Besar sangat kan. Besar. Saya tanda je dulu zone yang ni. Nampak tak candle merah tu. Saya tanda dulu kat sini budak ni. Tapi nanti pergi kat template kecil untuk tandakan zone lebih kecil Yang ni zone besar sangat. Sini sampai sini. Cari kat template kecil. Contoh sejam ke. Dalam kotak tu ada lagi tak support dia kat mana. Oh kat sini support RM1 contoh. Lagi RBS dia kat mana tempat dia breakout. Oh RM1.04. Contoh. Tandakan dekat template kecil, tanda dekat template besar. So bila bocor kita pilih lah nak guna template besar atau template kecil. Template besar dan kecil tu, template besar dia akan, kita punya risiko lebih besar sikit lah. Kan? Risiko akan lebih besar. Template kecil, risiko kita lebih kecil. Kita letak risiko, risk and reward tu lebih kecil. Takkanlah macam weekly. Weekly satu candle tu akan jadi besar kan. Faham tak? Satu candle tu satu minggu. Yang ni macam satu candle tu satu hari. Kalau kita tengok 1 jam, satu candle tu 1 jam. So risiko kita akan lebih kecil bila template kecil. Bila besar, untuk orang swing, dia akan letak risiko lebih tinggi. Contoh 10% kerugian, keuntungan 20% ataupun 30%. Orang yang template kecil, keuntungan dia 5%, risiko dia mungkin 2% ataupun risiko dia 1 to 1. 5%, 5%. Dia akan jadi kecil lah. Kecil-kecil risiko dia tu. Candle sebab makin kecil lah. Template kecil. Candle tu akan jadi 1 per hour. Per 15 minit. So jadi lebih kecil. Faham tak? Candle ni candle sehari. Candle sehari kita akan nampak dia daripada pagi. Harga dia RM1 sampai RM7. Itu untuk sehari. Tapi bila kita kat dalam, tambah yang refer market depth, akan nampak ticker chart. 1 minit 1 minit. Sebab tu kalau kata saya share chart dekat Telegram, akan jadi sangat macam mana kata kalau kata dia jatuh akan nampak sangat kat ticker chart macam woi, asal share je counter jatuh. Sebenarnya nampak jatuh dekat 1 minit. 1 minit punya tu. 1 minit dalam sehari punya candle. Mungkin dia dalam sehari dia naik turun baru dia tutup bullish tu tau. Faham tak? Dia macam kita tengok overall dia uptrend. Tapi dalam uptrend tu sehari tu mungkin dia naik harga, turun harga. Macam ni contoh. Allahuakbar. Dia naik sampai RM1.09. Dia ada jatuh juga RM1.05. Kalau saya share kata-kata ni berpotensi untuk breakout. Nampak okey, orang pun pakat beli. Lepas tu tengok jatuh. Dekat ticker chart nampak merah tengah jatuh. Nampak dia turun macam tu. Turun. Mana yang lukisan? Lukisan.
Ini kah? Kan ni. Lupa pula saya. Yang lukis-lukis tu yang mana? Berus. Okey. Satu candle. Oh, yo. Buruknya. Ini berus. Sorry. Berus. Satu candle. Alamak, buruknya. Okay, satu candle sehari kan? Satu candle sehari. Okay, macam tu pula. Okay, contoh yang macam ni. Okay, dia buka dekat sini. Kat kita punya platform. Dia kecak dekat M Plus macam tu. Dia buka kat sini. Lepas tu dia naik. So saya kata break out. Dia break out. Naik. Okay. Lepas tu saya ingat dia jatuh. Candle jatuh Jatuh. Dia boleh jadi jatuh. Kalau kita tengok dekat ticker chart tu, dia ni share ke breakout ke benda, rantai terus jatuh. Lepas tu tengok dia reverse balik. Dia boleh turun sampai bawah turun sampai bawah sini. Lepas tu dia reverse balik. Tutup kat sini. Contoh. Kat tempat area sini. Candle yang gemuk ni. Ini hijau. Ayo. Alamak, faham tak? Dah dia kita nampak macam ni kat ticker chart tau. Macam tu. Dia akan nampak macam tu lah. Contoh. Mungkin saya share masa kat sini. Share masa dia junam. Share? Saya kata dia breakout. Tengok dia junam. Tu apa hal dia ni share. Tapi cuba tengok overall tu dia uptrend dan dia breakout kat sini. Kata dia breakout kat sini kan. Ataupun kat sini lah. Ni. Dia bagi macam apa ni panggil? Grave tu ke benda. Saya tak tahulah nama-nama dia. Doji lah gen doji ni. Okay, gen doji ni. Nampak naik, nampak turun macam tu. Nampak naik turun. Lepas tu dia berhenti dekat harga tengah. So candle pun jadi macam tu. Dekat ticker chart mungkin. Macam ni. Spike. Turun. Jatuh kejap. Tutup balik macam tu. Nampak buruk gila lah dekat ticker chart. Ticker chart 1 minit tu. 1 minit tu nampak buruk. Tambah-tambah kita share dekat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Naik. 1. Okay, selalu saya masuk. Okay. Dulu masuk kat support sini jadi je. Tapi kan ada juga. Beli kat support pullback tak jadi. Kena tunggu breakout dekat sini. Kena tunggu breakout kat sini baru boleh masuk. 1, 2. Yang 2 sebelum ni kan. High yang hari tu. Dia breakout baru boleh beli. Dapatlah sikit je lah bid. Kan. Taklah dapat banyak daripada kita beli kat bawah ni sampai kat atas. Tapi kan masalah risiko kat sini tu. Takut dia tak berjaya tahan support dan dia turun lagi. Momentum dah tak ada tau. Boleh kat sini. Momentum jadi slow. Bila dekat dia turun bukit tu. Momentum dah jadi slow. Bila momentum slow ni. Tak nampak orang beli jual sangat. Dekat masa area ni. Tak nampak orang beli sangat. So kita tak menarik. Tapi masa dia breakout tu. Nampak orang beli tu. Faham tak kenapa saya suka breakout tu? Breakout tu nampak orang duk beli. Tengoklah keadaan. Tengok pada keadaan. Kadang dia pullback 2 tu dah boleh beli dah. Kadang dia kena breakout H. Kita nak buy yang support, kita nak buy yang breakout. Terpulang sendiri punya kajian dan sendiri punya perasaan pada ketika itu. Insting kita Counter ni jenis yang dia buat pullback dah boleh beli ke kena tunggu breakout baru jadi. Alami sendiri. Payah nak cakap sebab kadang dia jadi dekat pullback. Kadang dia jadi bila dah breakout. Buat masa sekarang saya rasa dekat breakout menjadi. Tapi bahaya juga breakout boleh jadi fake out. Kena make sure breakout tu datang dengan volume.
belian yang tinggi. Kalau kata breakout tu volume macam sikit-sikit je orang beli, tak apa nak menarik tu tak jadilah. Okey. JSB ada potensi Sendai. Okey, Sendai tengok. Ini contohlah. Sehari dia naik, pagi dia naik, lepas tu dia turun. Suka hati nenek dia buat naik turun. Dia boleh pergi 225 ni lah. Kalau area ni bertahan, zone ni bertahan, 215 kan kat sini kan. Sini kita beli. Bila dia breakout. Sendai ni memang saya dah share dekat Telegram. Antara kaunter yang kalau saya share waktu pagi tolong perhatikan tu, kalinya saya nak tunggu breakout lah. Breakout boleh terus masuk. Macam ni dia terus get up pagi tu kan. Boleh terus masuk sebab dia dah mengatasi harga hari sebelum dan kita pun nampak dia ada bullish candle ni. So dia sebenarnya nak buat trend. Boleh terus masuk. Macam ni juga. Dia bullish, so kita tahu sebenarnya trend dia trend menaik. Dan kita tengok dari segi candle pun buyer mengatasi seller. Seller sikit je, seller ni je. Ni buyer, ini buyer. Ini pun sebenarnya buyer kan. Tapi buyer dengan seller tu bercinta pula. Dia tutup macam tu. Kat sini. Dia buat pedang. Dia tak nak pergi dekat 255. So katalah kalau hari Isnin tu bullish, dia buka atas 220 ke, boleh try masuk terus lah. Bismillah lah. Habis support 215. Faham tak? Bismillah terus masuk tu, ingat risiko dulu kat mana support. Masalahnya orang masuk bismillah breakout, lepas tu tak ambil tahu dah dekat mana dia punya tempat nak kena keluar. Exit plan kan? Exit plan kalau tak edit, kena keluar. Ada orang kata dia tak pernah rugi, dia tak pernah kat loss sebab dia dah masuk memang tepat. Itu bagus lah macam tu. Dia tak suka perkataan cut loss, dia suka stop loss. Stop loss tu maksudnya dah untung, dia tu menurun. So daripada untung 10%, jadilah rugi daripada keuntungan 10% tu jadilah rugi 3%, dapat 7% je. Ataupun dah naik 10%, lepas tu tiba-tiba dia dah start turun, dapatlah 5% saja ataupun 3%. Itu stop loss lah. Daripada untung banyak, untung tu berkurang. Maksudnya sini macam ni, dia dah untung banyak sampai 240 kan. Dia katalah dia beli hari sebelum lah, waktu merah dia beli. Sebab dia bijak terlebih kan. Dia tahu, okey, candle bertahan. Orang jual tak apa nak banyak, aku nak beli hari tu juga. Petang tu dia terus beli. Nanti esoknya naik kan. Katalah esoknya naik. So dia punya keuntungan, katalah contoh sampai dia beli dekat area 210, dia dah untung sampai 240. Lepas tu dia tak TP, harga turun sampai 215. Tapi dia masuk area sini. So dia berlaku stop loss. Dia tak berlaku cut loss. Mungkin dia stop loss. Dia tak untung, dia tak rugi mana. Boleh jadi. Ini kalau dia tak untung, tak rugi mana. Ni nak tunjuk contoh. Macam ni. Dia beli dekat atas ni pagi ni. Harga naik sampai 235. Lepas tu harga tutup dekat 210. Dia pun kena stop loss dia. Stop loss daripada untung dia banyak ni sampai sini. Untung dia jadi banyak ni je. Satu candle ni. Candle body je dia dapat. Daripada yang atas tak dapat. Itu dia panggil stop loss. Ada orang terlampau terror, dia boleh buat macam tu. So silakan. Tapi bagi saya yang normal trader, cut loss kena ada. Kata dia tak jadi macam ni kan. Dia bocor. Contoh 205. Ataupun kurang-kurang kan, dia buka esok atas. Katalah dia buka esok atas bullish. Atas candle merah ni. Atas 220 tunggu masuk. Tiba-tiba tak jadi dekat 215 ke, sikit sangat. Okey, boleh lah. 205 bocor kena keluar. Cut loss lah. Sebab kita beli atas, jual bawah, tak kerugi tu. Kita tak kena ada cut loss tu. Sebab nak risau-risau dia terus turun sampai ke 18 sen. Rugi lagi banyak. Dia reverse balik kat sini. Dia reverse balik, beli balik. Faham tak? Jangan lepaskan counter kita cut loss tu. Sebab kita nampak counter tak trend. Ada setup. Sebab tu kita masuk. Betul tak? Kita keluar bila setup kita tu tak jadi. Tapi overall kita tahu counter tu berpotensi. So jangan tinggalkan. Keluar tak apa. Nanti masuk balik kalau dia reverse balik. Selalunya orang keluar dari bubble, dia sibuk cari counter lain. Tak tengok counter yang dia keluar tu
Yang dia keluar rugi tu kan, dah naik terbang, dah jadi untung balik. Sebab masa reverse tak beli balik. Gitu. Sendai ada potensi. Cuma jangan bocor ni lah. Jangan bocor 205 lah. Takut dia turun bawah balik. Ada gap pokok dia nak tutup. Tetap dia uptrend. Tetap uptrend. Kalau dia turun pun tetap kan tetap uptrend. Normal untuk dia turun pullback. Cuma kita tahan tak tahan pullback sebanyak itu. Alright. Dah tengok ni bullish ke bearish? Kalau kita tengok sini. MNG. MNG dia hari tu kita dah kaji breakout kat sini dah boleh beli kan. Dan dia breakout sini kalau beli dah untung banyak, tapi tak beli. Contoh tak beli. So sekarang pun nak beli. Okey, tahulah support kita dekat sini sebab harga terendah masa dia nak naik 1 2 3 4 5 ni memang slow tapi dia naik kan kat sini. So 230 bocor cabut dulu. Mungkin dia rebound dekat 210. Nantak dia lah dia nak rebound kat mana. Kalau dia reverse balik dia still counternya uptrend. Dia punya target boleh pergi dekat area 360 tu. Target dia dekat 360 tu. Tapi dia nak pergi macam mana tu suka hatilah. Dia nak turun dulu ke apa. Itu yang saya kata. Ada counter yang kena cut loss kita ataupun stop loss kita. Lepas tu dia naik. Sebab tu jangan tinggalkan counter yang kita tahu dia boleh naik. Cumanya dalam waktu terdekat tu dia mungkin dia dindong turun dulu ke. Dia nak buat. Ni 1345 dah cukup. Satu dia buat A, B, C turun. A, B, C turun. Masuk hati dia. Ataupun dia nak naik lagi. Ini adalah 3 turun 4 naik 5. Wave mana tahu kan. Ni kalau ikutkan 1 wave dalam wave ada wave kan. Ni 1 2 3 4 5 lah dia nak naik. Nampak macam tu. 1 2 3 4 sorry. 1 2 3 4 turun 5 naik. Nampak macam tu. Tapi boleh jadi je 1 2 3 4 5 A B C nak turun. Baru dia buat another 1 2 3 4 5 ke atas. Ya, tak tahu dia nak buat macam mana. Kita punya overall kita tahu dia counter uptrend. Overall kita expect dia boleh pergi breakout dia punya uptrend line ni, dia cari yang atas ni. Itu kita punya expectation. Tapi within dia nak sampai tu, within timing dia nak sampai ke atas ni kita expect tu, mungkin dia turun dulu pause semua tu. Okey. Sebab tu kita cut loss. Contoh kita cut loss sebab dia bocor 230 kan. Kita cut loss. Tapi bila dia rebound balik, janganlah lupa beli sebab kita tahu dia boleh pergi atas. Cuma dia turun sekejap. Selagi dia boleh bertahan dekat area yang kuat sini, neckline dia 190 macam tu, dia counter uptrend. Counter yang boleh ada projection price sampai sini. Alright? Dapat tak? Kita keluar pada sebab satu hari ni, satu hari, 2 hari, 3 hari ni. Ini kalau ni jatuh ni pun dah banyak ni. Kita nampak candle nama. Bila kita tengok overall memang nampak sikit kecil je pun. Kata ni nak pergi atas. Tapi kita ingat kat dalam kalau kita beli. Akan terasa ni jatuh banyak ni. So keluar dulu tak apa. Keluar dulu. Dia reverse kan. Dia reverse balik kat sini macam ni kan. Dia tu kita keluar kan. Nampak merah kita keluar. Dia reverse balik dari sini masuk balik. Ni. Dia reverse masuk balik. Ni nanti dia naik. Dia reverse masuk balik. Kalau terkena kat last kita keluar dulu. Nanti reverse masuk balik. Boleh? Sebab nampak trend dia nak pergi ke atas. Tapi bila dia nak pergi tunaikan kita punya hajat dekat area 360 tu tak tahu. Kurang-kurang dia pergi area sini dululah. 30 sen. Bila nak pergi tak tahu. Minggu depan pergi terus ke? Ataupun minggu lagi satu. Tak tahu. So kalau nak tunggu minggu depan kata mungkin dia akan pergi minggu depan. Kita tak tahu dia mesti pergi minggu depan. Kita tak boleh force harga tu pergi ikut apa kajian kita. So apa yang terjadi pada harga tu pada market open tu, dia naik turun apa tu, dan kalau kita mengalami kerugian dah kita kena dah cut loss kita, stop loss kita keluar. Keluar. Masalah kan tak keluar dulunya. Kalau tak keluar dia expect memang pergi, dia tahu confirm dia confident betul memang dia boleh pergi, tak apa. Masalah kadang-kadang tu cuak boleh tahan lagi tak? Boleh pergi tak? Bila jadi trader ada persoalan tu memang something wrong. Maksudnya you tak cukup ilmu. Sebab tu you tak boleh trade lagi.
Tak boleh trade lagi sebab berharap kat orang tanya. Boleh keluar lagi? Kan nak kena TP. Tak layak trade lagi lah tu kalau sebab tanya orang. Dia kena train sampai kita boleh buat pemikiran sendiri. Decide keputusan sendiri. Tak kena orang decide kita. Kalau kita kata okey lagi, boleh beli lagi. Sekali dia tak naik. Lepas tu nak marah saya ke? Kan? Contoh saya kata voucher 230 keluar. Tengok keluar-keluar dia terus naik terbang. How do I know dia nak terbang terus? Kita punya mata tengok okey kalau dia voucher keluar dulu. Boleh saya bagi nasihat keluar dulu. Sebab tu malas tau. Kadang-kadang kita kata macam tu, tak jadi nanti orang beli kita padahal kita ikut apa yang kita nampak. Tapi next kita tak tahu move Jerung ke trader dekat satu bursa tu nak buat apa. Tak tahu. Hanya boleh buat prediction saja. Based on indicator, based on screener apa yang keluar. Contoh dah bocor. Jadi saya selalu kata kalau dia steam merah, kuning, hijau, tak apa je. Kalau dah start bocor, kecabut kan. Selalu macam tu kan. Ataupun gun kan. Gun dah bocor keluar. Itu apa yang fahaman saya macam tu. Tak semestinya ikut apa saya cakap. Sebab tu kena decide sendiri. Bukan kata saya je. Siapa-siapa lah. Jangan pergi tanya kat orang lain. Boleh masuk ke? Tak boleh. Ke kena keluar. Kalau dah untung nak kena TP ke? Sendiri decide nak berapa persen. Nak persen ke, nak keuntungan dari segi duit ke. Gandaan 100, 200, 300. Dah sampai 500 nak keluar. Contoh dah ada target macam tu. Ataupun nak projection price. Kita dah buat kajian charter dia. X to X dia. 10% dia akan naik 10%. Kan dia akan naik 10%. So tunggu 10%. Okay. Tak sampai 10% tak nak TP. Okay. Kita dah buat decision macam tu kan. Ini bila orang tu mungkin target dia macam mana kajian dia. Lepas tu kita tak tak jadi pun tak boleh percaya dia ni. Ataupun sebenarnya diri sendiri lah. Tak percaya pada diri sendiri sebab tak decide. Orang tak boleh buat keputusan. Sebab akan jadi sebab tak kena nanti. Kalau orang tu untung dah kita nak bagi appreciate bagi duit kat orang tu ke? Kalau kita ikut kajian orang tu. Untung kita nak bagi duit kat orang tu ke? Tak kan? So kenapa waktu kita nak buat keputusan tu. Tiba-tiba nak minta orang lain buat keputusan untuk kita. Kalau minta orang lain buat keputusan itu, pasal kita tak boleh baca langsung chart tu. Tak tahu apa nak jadi. So, bila tak tahu apa, kenapa trade? Tak tahu apa-apa ni. Trade buat apa? Sebab nak duit. Macam mana nak buat duit kalau kita tak tahu apa-apa? Itu betul-betul ikut nasib. Jangan trade ikut nasib. Trade kena ada ilmu. Apa saja ilmu kita ada. Trend following ke? Pakai RSI ke? MACD ke? Tengok ticker chart ke? Tengok market depth ke? Tengok based on catalyst ke? Catalyst ni ada counter ni, dapat projek baru, kita nak beli counter tu. Untung je 10%, aku keluar. Sebab aku expect banyak ni je. Ataupun asalkan untung, aku keluar. Kita sendiri decide. Based on catalyst, based on apa lagi? FA, counter yang memang company dia memang padu. Counter dia takkanlah Petronas nak hancur. So kita nak beli counter Petronas. Bila dah untung aku cabut. Aku expect tahun depan Petronas akan naik lagi. So tak apalah aku invest duduk dalam situ. Lain-lain tak tahu. Lain-lain tak tahu TA ke CA ke benda-benda tak tahu. Yang aku tahu counter tu ada potensi minyak nak naik. Petronas counter yang kukuh takkan tiba-tiba nak bankrupt. Contoh. Contoh. So kita beli. Okey lah. Okey. Jangan beli tak tahulah. Entahlah. Belilah. Nampak je potensi apa? Based on apa? Nampak macam boleh naik. Naik. Macam mana nampak boleh nak naik tu? Jangan ikut. Kalau kata ikut orang tu, buy call ke apa kan. Katalah saya share je naik. Saya share je naik. Lepas tu follow je saya tu pak untung. Takkan puas hati. Sure. Sebab nanti bila loss, dah terumbang habis. Kenapa loss? Macam mana nak bagi untung? Macam mana nak boleh profit balik ni? Akan jadi, sebab kita tak tahu sebab apa dia boleh untung, kita tak tahu sebab apa dia boleh rugi. Sebab kita hanya follow. Sampai bila? Better pergi belajar. Ataupun tak kisahlah belajar, ambil masa belajar, ambil satu teknik. Satu teknik saja pun cukup. Trade based on teknik tu. Yang kita faham. Okay? Pergi belajar ke kelas, ada banyak kelas murah-murah. Pergi belajar, ada ilmu, baru trade. Bukan tiru orang, untung, rugi, lepas tu habis keuntungan kita tu dah jadi rugi, lepas tu baru nak study. Salah. Salah.
Pergi belajar dulu, ada ilmu, faham kenapa loss, faham kenapa untung. Baru boleh layak digelar sebagai trader ke investor ke, baru layak beli jual saham. Kalau beli rugi tak tahu kenapa, untung tak tahu kenapa, beli pun tak tahu sebab apa, sebab ikut-ikutan saja, pun kira tak layak lah jadi trader. Jangan jadi trader sebab nanti duit habis. Okay, kena ada ilmu lah. Yalah, meniaga lah nasi lemak, tak tahu buat nasi lemak. Lepas nak jual nasi lemak macam mana? Mula-mula untung, okey, orang tak tahu, orang ingatkan dia ni jual nasi lemak. Okey, tengok seminggu lepas tu semua orang yang dah biasa beli, nasi lemak ni tak sedap, tak nak beli dah. So, kita pun buat nasi lemak banyak gila, ingat kau orang minat kita. Minggu depan mari tengok satu habuk tak laku. Sebab tak jadi pun, tak sedap pun sebenarnya. Ataupun mahal kau, orang tak mari beli dah lah. Sebab tu lah, itu beginner luck lah. Buat untung-untung, buat untung, tiba-tiba rugi. Bila rugi ya tak tahu kenapa. Sebab hang tak belajar pun. Betul ke sedap rasa ni? Betul ke sedap? Try lah teknik tu. Betul ke jadi? Sendiri rasa, sendiri tahu. Barulah boleh layak digelar peniaga dalam dunia saham. Rugi tak apa. Faham kenapa rugi. Takkanlah sentiasa nak untung. Kalau sentiasa untung baguslah tu. Logiknya tak begitulah. Ini kalau kata dia buat range didong, dia break up dekat area 420 boleh? Masuk. Sebab macam ni lah dia buat ni, didong break up masuk. Ni break up dia jatuh. Kita apa? Dia jatuh kena, ini kena kita dia bila break up dia jatuh kan. Ni sehari naik tu lusa ni kat sini hari ni naik kita untung rugi hari ketiga. Kena balik harga yang kita beli ke. Lusa kena, tulat kena. Okey, kita terkeluar daripada kaunter ni. Lepas tu, dia reverse balik, beli balik. Sebab apa? Kaunter overall kita tengok dah, dia uptrend. Kaunter overall dia uptrend. Cuma dia perlu pullback untuk dia buat kenaikan. Perlukan anjakan untuk meneruskan kenaikan. Okey, ni naik. Mungkin dia turun sikit, didang, lepas tu break up atas 420 boleh masuk balik. Itu siapa yang belum masuk. Siapa yang dah kat dalam, steady je, relax. Tak bocor 395 tu, okey tu. Okey, ataupun kat sini dia punya ada support 380. Ni lah support 37 sen. Kalau tak dia pergi 34 sen. Pandai-pandai lah. Nak support dekat sini, dekat sikit. Yang candle ni kan ada echo. Echo tu jadi support lah sebab harga tak turun lebih daripada echo. Kata andai kata harga turun daripada bawah daripada echo, mungkin dia pergi cari yang bawah ni pula 37 sen. Kalau kita cut loss dekat sini 395 kita tak langsung rugi, kita cut loss dekat kalau dia bocor 37 sen. Alright. Sebenarnya kalau candle macam ni biasalah ada turun separuh. Kalau turun penuh tu masalah sikit lah, Tapi overall trend memang bullish. Memang boleh atas ni kuning, hijau, purple ni memang solid lah. Solid counter uptrend. Tak payah risau. Trade counter uptrend counter macam ni yang kita nak trade. Counter kita nampak solid uptrend, dia just turun, rehat sekejap. Ni menjauhi line merah ni kan, dia akan sentuh dulu nanti dia naik balik. Ni counter yang sihat kan. American shorting memang cantik. Memang cantik. Tenko kena breakout Tenko kena breakout yang ni. Harga 580. Breakout je, pum. Boleh terus beli ataupun nak tunggu pullback. Kadang-kadang dia tak pullback dulu. Ini yang saya kata, beli buy on pullback ataupun you nak buy on breakout terus. Terpulang Kalau candle hari Isnin tutup solid hijau, hitam ni adalah perubahan daripada hijau-hijau. Dia nak buat perubahan, dia akan jadikan dia hitam. Ini nampak nak perubahan, nak naik lah ni. Dia ada hitam-hitam. Dia nak percubaan nak buat candle hijau solid. So ke barang kalian minggu depan lah, dia akan cuba buat candle bullish yang solid. Dah banyak hari dah dia cuba nak buat settlekan satu bullish momentum ni yang kuat. Banyak hari ni. Dah berapa? 2 minggu dah dia dah cuba nak buat candle macam ni. Dia tak berjaya bagi Nabila. I think this time berjaya lah. Saya punya
prediction lah. Tengok RSI dia solid, very high momentum, atas 50. MACD pun atas kosong, very high momentum. DMI dia kurang sikit, DMI dia kurang, selalu kena 20 lah. Atas 20, 25 ngam lah, maksudnya sangat kuat. Mungkin hari Isnin, Selasa ke. Okay, kalau tak lepas resisten ni, dia akan mungkin akan buat perangai ni balik. So hati-hati. Hati-hati, cumanya nampak gaya nak breakout. Nampak gaya macam nak breakout. Alright. Sebab dia still overall uptrend tau. Menarik ni. Tenko menarik. Semua menarik lah kat sini. Sebab semua ada momentum. Sebab tu dia termasuk dalam sonara momentum. Okay, sampai sini je lah. Yang lain boleh kaji sendiri. Dan untuk kaunter-kaunter lain yang mungkin berminat, ETEC, SMRT, Pentec, kan, Pentec, Arco, lagi Atronic pun, sebab dia ada sampai kejap itu tengok Atronic tak. Kaunter-kaunter lain lah boleh kaji. Nanti tengok kat Telegram, insyaAllah kalau saya kaji saya update kat situ. So bila saya share tu, check sendiri pula lagi buta-buta je ikut tu, tak tahu kenapa entah. Sampai bila itu nak tiru buta-buta. Kena faham kenapa. Nak faham tu sendiri belajar lah. Takkan saya nak ajar setiap seorang repeat yang saya. Macam mana? Kenapa? Masa saya nak beri kat orang. Baik saya sendiri belajar jadi pandai-pandai trik yang berjaya-berjaya. Sebab tu saya rasa orang yang tak charge mahal-mahal tu sebab masa dia. Masa dia tu berharga. Nak mengajar orang tu perlukan masa. Gigih benar memang. Kena salute tau orang yang ajar free tu. Sebab dia bagi masa dia, ilmu yang dia belajar. Takkanlah ilmu dia belajar tu senang-senang. Ilmu dia belajar tu ambil masa sangat lama untuk belajar. Tu dia pergi masuk kelas berapa banyak tak tahu. Kos tau. Pasal orang tu nak, orang lain tu nak mudah, nak free. Nak senang tanya gitu je. Kalau orang tu willing tu ajar, okey. Alhamdulillah rezeki. Kalau orang tu tak apa nak ajar, janganlah kacau orang tu. Okey. Sebab tu masa orang tu kalau nak kena bayar lah. Kalau orang tu tak melayan kena faham tu masa dia. Dia berusaha keras. Ambil masa trade banyak. Mungkin kerugian dah banyak sebelum nak untung tu. Mungkin dia dah masuk kelas banyak beribu-riban untuk dapat satu teknik ataupun satu momentum keuntungan yang dia ada sekarang. Win tu kan. Winning straight lah kata. Ekosistem winning tu. Ekosistem win tu dia dapat setelah apa? Bertiap-tiap hari berjaga malam selama 2-3 tahun. Gigih belajar buat teknik. Masuk keluar counter ni teknik tu teknik ni. Dan dia jumpa cara dia. Dan orang lain tu nak semudah-mudahnya. So nak fair lah. Fikir sendiri fair ke? Bagi kita orang tu berusaha keras macam nak mati. Dia dah dapat cara dia ataupun ilmu dia tu, kita nak pergi senang-senang. PM di sini dia masuk, dia keluar. Kenapa kena keluar? Kenapa kena masuk? Orang tu willing tu ajar dan rezeki. Kalau orang tu tak ni pelaka, dia kata dia tak boleh nak ngajar ke ataupun dia minta duit ke. Saya so far tak ada buat kelas minta duit ke apa, tak ada. Tapi saya nak masa saya lah. Time saya duk share tu, itulah masa saya share untuk orang. Time saya tak share tu masa untuk saya dan family saya lah. Untuk diri sendiri dan untuk keluarga dan apa-apalah yang saya nak buat tu. Maksudnya tak diganggu di waktu luar saya sharing tu. Gitu. Bolehlah tanya sikit-sikit. Kalau saya nak layan, saya layan. Sama dengan untuk guru lain pun. Kalau dia kenakan charge, bayar je lah. Jangan charge yang over-over macam nak buat duit untuk kelas tu. Tak boleh lah macam tu kan. Over sangat. Melainkan dia macam ni dia ambil exam bayar 18,000. Mesti dia nak balik kos 18,000 dia tu tertutup. Tertutup balik. Kan? Maksudnya dia ambil modal kat orang lain lah. Ambil yang student-student dia sampai 18,000 tu dapat balik. Dah dapat balik, dia tak turun harga dah. Lepas tu. Sebab tu dia jadi harga kelas 4,000, 8,000. Hang dah dapat dah balik 18,000, hang biar situ. Nak apa lagi kan? Janganlah over kos pun nak letak cikgu-cikgu saham. Janganlah mahal sangat. Orang nak belajar kan. Tapi kena faham lah, kalau mahal tu mungkin dia punya kelasnya dia masuk mahal-mahal. Ataupun masa dia luangkan, kerugian dia pernah tanggung sebelum ni. Mungkin lah dia jadi mahal. Carilah yang murah. Kan? Carilah yang murah. Cari cikgu lain nanti yang bagi murah tu. Janji belajar saham.
Atronik ni dalam grup saya, private group, ada buat kajian dah. Bukan saya punya kajian. Sebab dia kat sini ada bullish menguasai. Lepas tu dia pun tak tutup dengan merah pun, tak bocor pun. Elok je. Elok je dia. Dia overall pun uptrend. Cuba tengok tepi-tepi dia support apa. Dia ada satu zone. Dia ada satu zone kat sini. Dan dia macam duduk di atas ni. Sekarang ni. So boleh lagi. Mungkin dia jadi flat pattern ke? Mungkin dia jadi flat pattern kan? Ni kenaikan ni breakout. Breakout dia akan samalah naik tu. Mungkin dia boleh pergi atas ni. Tapi janganlah expect terlampau bercita-cita tinggi sangat. Mungkin boleh expect dia pergi sini dululah. Atas tu berapa tu harga? 880, 885, 890. 885. Mungkin boleh TP 885, breakout nanti boleh beli lagi. Dia mungkin boleh jadi counter yang uptrend naik atas tu lah. Bila once dia jadi continuous pattern, dia lagi laju tau. Dia akan macam ni lah. Bila dia break up pula kat sini. Dia break up sini satu. Dia mungkin cari kat sini ada halangan. Break up pula. Lepas tu dia bertahan pula atas 885. Keberangkali dia pergi laju. Gitu. Alright. Tronic lagi apa lagi? Counter E-Tech. Pentek cantik. Banyaklah counter. Nanti tak habis cerita pukul 2 jam. Itulah ceritanya. Pergi belajar dulu, Sam. Pergi belajar dulu. Jangan tak tahu apa nak trade. Jangan. Kalau rasa macam masuk loss je, berhenti sekejap. Tapi berhenti jangan tinggalkan saham. Berhenti tengok dulu. Kenapa aku loss? Kenapa aku loss? Sampai 2 minggu ni kerja loss. Sebulan ni kerja loss. 2 bulan ni kerja loss. Kenapa berhenti sekejap? Nanti kalau sambung, loss lagi. Berhenti sekejap. Kaji balik kenapa loss. Okay. Maksudnya yang cara aku tengok ni tak boleh dah. Cara aku buat ni tak boleh dah sebab rugi. Kena ubah cara lain. Cara lain belajar dulu macam mana nak try. Lepas tu try lah, test sikit. Okay, dah win. Dia nak rasa feel win tu kena test betul-betul market, beli balik. Kalau dah win boleh kita ada confident dengan apa yang kita dah kaji tu. Okay, at least boleh ni kajian kita rasa bila break out kat sini ataupun pullback je masuk time sini okey, ataupun dia break out down trend line tu. Break out down trend line ke break out down trend line je aku beli je jadi. So aku nak guna teknik break out down trend line, silakan. Jadi hak orang B pula, bila aku pullback aku jadi, aku jenis break out down trend line tak jadi, aku beli jenis pullback jadi. Okay, itu orang B. Orang C, aku kena breakout sini. Breakout kat sini baru boleh jadi. Orang D, aku kena breakout kat sini baru jadi. Orang A, B, C, D, teknik lain-lain. Orang A, B, C, D, semua berjaya dengan teknik masing-masing. So, kita orang yang mana satu? Kena pasti. Adakah kita orang indikator? Aku kena guna indikator. Sebab kalau aku tengok macam ni je, tak apa nak nampak lah. Nak kena indikator berapa hati. Dia ada cross-cross kat sini. Kat sini harga dah naik atas yang line merah. Tu dia dah naik atas mid BB. Lepas naik mid BB dia pergi apa BB. Lepas apa BB dia terus kuat momentum dia. Lepas tu dia patah balik dia cari line merah. Mungkin kalau dia turun dia pergi cari kat mid BB. Aku nak beli dekat mid BB ni. Sebab aku expect dia aku pergi balik cari apa BB. Macam tu. Kajian dia kan. Dia kajian indikator. Dia faham macam tu. Ikut kepahaman masing-masing. Okay? Kepahaman masing-masing. Perlukan indikator? Saya perlukan indikator. Walaupun saya suka dua-dua. Manual tetap manual. Apa yang candle tu tengah buat saya baca. Lepas tu saya tengok support dengan okay. Indikator okay, stable kat area merah ni. Alright. RSI bullish, MACD bullish.
DMI kuat, wah ada potensi. Selagi tak bocor, line MACD ni tak cross line signal ke bawah. Oh, okey, menarik. Volume pun sentiasa stable. Dah banyak kali dah. Volume tak kering-kering. Ada potensi. Macam tu lah cara baca kan. Kita punya expectation, prediction sahaja. Kajian tu adalah andaian kita berdasarkan ilmu yang kita ada. Bukan mesti jadi. Sebab kita ni siapa? Melainkan kita ada modal berbilion-bilion. Kita ikut teknik, kita buat, orang lain yang sama teknik dengan kita pun masuk jugalah. Sebab nampak Jerome masuk dengan teknik yang dia, contoh teknik breakout kan. Saya pun sebagai Jerome, saya ada duit banyak berjuta-juta, saya nak masuk kat sini 5 juta. Tapi saya masuk sikit-sikit lah. Saya masuk, setiap hari saya masuk 5,000 lot ke. 5,000 lot saya nak bagi sampai ke atas ni. Okay, so saya masuk sikit sampai cukup lah 5 juta saya tu. Yang orang lain yang teknik breakout ni udah ready, dia pun masuk ikut Jerome. Saya lah Jerome tu. Lepas tu orang yang breakout kat sini pun, oh Jerome masuk lagi. Saya masuk lagi kan. Kan saya tak sampai 5 juta lagi. Sampai kat sini baru habis 5 juta saya. Saya tunggu je untuk harga naik. So saya perlukan ikan bilis lain untuk push harga naik. Sebab nampaklah Jerome nak masuk ni. Ni hijau kuat. Volume naik tinggi. Volume saya tu, saya masuk 5 juta tu, spike. Sehari 500,000. Lusa masuk 1 juta terus ke. Spike naik. Bilis lain ikut. Itu boleh. Saya nak buat teknik, saya ada duit, saya push. Tapi kan, rasa kena tangkap dengan FC kalau buat macam tu. Kita tak boleh control market. Dia adalah bersama-sama. Ada juga orang panggil, itu kita panggil apa? Saya nak kata skandal pula. Itu bukan cerita skandal. Scammer bukan. Ayo. Apa nama geng ni kita panggil? Geng jerung-jerung yang push harga ni? Ya, sindiket. Geng sindiket yang SC tak tangkap lah. Kan? Sindiket ada geng-geng dia. Beberapa geng yang banyak duit ni, dia nak labur duit dekat mana dia nak masuk, dekat mana dia nak keluar, dia dah ada perancangan dia. Cuma dia perlukan bantuan beberapa geng sindiket dia lain untuk push harga. Dan dia perangkat lah bilis-bilis supaya bilis berminat untuk beli. Itu sindiket. Geng sindiket tu mungkin selamat lah kan, SC tak tangkap dia. Tapi kalau kita adalah individu seorang-seorang nak push harga, katalah ada duit berbilion pun nak push harga, teknik apa pun kita masuk kat sini, kita masuk, rasa kena tangkap. Kalau nampak obviously ada individu membeli, kacau harga dekat market. Cuma nak cerita, kalau kita sebagai orang biasa, kita tak mampu pun ubah market. Tak mampu pun nak ubah counter ni supaya jadi macam kita expect. Kita kena ikut bersama-sama. Betul ke apa yang kajian kita ni, bila breakout dia naik, betul tak ada orang minat beli? Bila breakout je ada orang masuk beli? Kalau betul, yes, kita pun masuklah bersama-sama. Kita punya expect dekat sini, kita boleh TP dan tengok betul dia push harga sampai situ. So kita predict pula bila breakout kat sini dia boleh pergi naik atas lagi. Dan benda tu berlaku. So kajian kita pun menjadi. Tapi bila tak jadi, orang tak push, maksudnya kajian kita gagal lah. Gagal kat situ. Sebab kita tak berjaya nak surprise tu ikut kita. Kajian buat okey, prediction kan, berdasarkan ilmu yang ada. Benda tu nak jadi tak jadi, kita tak tahu. Okay. Sebab tu saya selalu share, selalunya tengok counter tu uptrend kan. Ataupun counter tu reversal daripada bawah. Dah lama dia dah duduk dino ke atas tu, nampak dia start reversal. Sebab saya share juga counter yang reversal. Adakah dia naik terus pada pagi tu juga, ataupun dia naik petang, ataupun dia naik esok, saya tak tahu. Tapi dia ada potensi. Itu yang saya share, counter yang ada potensi. So tengok balik, ikut teknik masing-masing. Hang orang A ke, hang orang B ke, hang orang C ke, hang orang D ke, hang orang indicator ke, hang tak kisah, hang orang lead wave ke, hang orang supply and demand ke, hang orang chart pattern ke, you decide sendiri. Ambil lah beberapa ilmu, pergi belajar beberapa ilmu. Lepas tu try yang mana satu kena dengan jiwa, yang paling mudah faham, yang paling mudah kita buat duit. Kita buat duit tau, bukan orang buat duit. Yang paling orang lain buat duit dengan supply demand, nampak berpersen, beratus-ratus%, itu dia menjadi untuk dia. Kita sanggup tak bertahan sabar nak tunggu dindong-dindong sampai situ? Kalau kita bukan orang jenis tu, kita kena guna teknik lain, short term. Yang mana satu yang sesuai dengan kita? Price action dengan volume.
price dengan volume saja dah cukup untuk kita, ataukah kita perlukan support dengan trend following? MA ke EMA? EMA berapa ke sesuai kita? EMA 7 ke? EMA 5 ke? MA 5 ke? Mana satu sesuai kita? Try satu je, pilih satu, decide satu dan tengok. Okay, this one menjadi untuk aku. Try, belajar. Okay. Saya kalau ikut macam saya aja, of course lah. Merah kena cross kuning kan. Harga kena beratur elok. Merah kuning, hijau, purple semua beratur tu uptrend. Maksudnya dia di atas sebulan, dia di atas 3 bulan, dia di atas 6 bulan, dia di atas setahun. Harga tu uptrend lah, dah kena uptrend. Kalau MBA 200 ni duduk di atas, selalunya bila dia breakout dia momentum berubah daripada downtrend jadi uptrend. Okay, downtrend tu bukan downtrend yang teruk. Mungkin dalam 6 bulan dia uptrend, tapi keseluruhan setahun dia belum uptrend. Maksudnya kalau dia di atas 50 tapi belum lagi di atas 200. Maksudnya untuk 6 bulan, 5-6 bulan ni dia uptrend, tapi dia belum lagi pecahkan harga setahun dia. So, bila dia pecah harga setahun dia macam ni kan. Bila dia pecahkan harga setahun dia naik. Sebab tu SMA 200 sangat-sangat penting lah bagi saya. Sebab dia ada perubahan trend yang nyata lah, terang-terang nampak bagi saya. Orang lain saya tak tahu. Okay, sampai situ saja. Saya pun nak dapat indikator ada banyak. Intraday yang 1-2 ni SS pada ni ada. Saya bagi ikut dalam grup tu. Sebelum ni kan Raja duk buat live. Lepas tu rajin trade. Ada yang sesuai macam ni, ada sesuai macam ni. Saya sediakan semua. Pilih mana satu yang sesuai dengan diri sendiri. Kalau saya guna UBS Intraday selalunya. UBS SS ni sebab dalam tu Syukri SS ni Syukri dengan Sam. Syukri dengan Sam ni suka short term, suka intraday, dan mereka guna ni menjadi untuk mereka. So kita guna je lah teknik yang dah menjadi tu kan. Yang mereka dah guna short term menjadi je tu, kita follow, kita tahu sebab apa menjadi. Sebab apa menjadi. Okay, dia cross kat sisi sini, harga kat mana-mana. Okay, video saya sediakan kenapa beli time ni gini. Siapa yang beli tu tahulah sebab apa. Tahulah nak beli time mana. Siapa dalam grup tu tahulah. Okay, yang intraday biasalah merah kena cross kuning dulu. Okay, kalau merah cross kuning, candle breakout, RSI atas 50, MACD atas kosong, insyaAllah naik. Dan dia breakout, contoh dia breakout gun ke, contoh 815, insyaAllah dia akan cari 886. Okay, kalau dia bocor 815, dia akan cari support 77. Senang nak tengok ada indikator. Sebab tu saya dulu nak beli mahal. Saya dah cerita banyak kali dah ni. Senang buat sendiri. Apa ikut yang aku nak, apa ikut yang kawan-kawan nak. Kawan-kawan dalam grup tu. Sebab starting 1-2, satu je. Indikator maksud saya buat jual. 4 indikator screener 2 mungkin macam tu. Lepas tu bila dah pakat-pakat masuk makin ramai, okay, ada demand nak macam gini. So kita sediakan. Sebab tu jadi banyaknya indikator tu. Jadi indikator banyak sebab orang test lain-lain. Tapi saya dah tutup Kalau saya dah asyik open request orang nak tu, orang nak ni, sampai sudah indikator ke jadi beratus-ribu. Penat aku buat. Harga RM1 sebenarnya tak berbaloi-baloi ya. Dari segi kepenatan tu. Dia basic. MA, MOM, tu semua basic. Boleh dapatkan indikator mana-mana pun. Cumanya kita duk bincang-bincang tu kita faham. Okay, kenapa kita guna tu guna ni. Kenapa kita minat sangat nak guna ni. Atau permintaan masing-masing lah. Bukanlah kata, teknik indikator ni, ini paling menjadi. Saya tak pernah cakap macam tu pun. Itu saya buat ni berdasarkan membantu untuk trade saja. Bukan kata indikator aku sangat berjaya. Saya bukan nak jual indikator untuk suruh berjaya. Saya nak macam aku perlukan menatang indikator ni. Dulu payah sangat nak dapat free. Free. Yang free tu ada. Tapi free bukanlah kehendak aku. So aku buat. Dan orang lain ada permintaan. Ada permintaan. Orang nak. So kita buat atas permintaan orang. Dan orang sanggup beli. So jual. So saya target. Okay. Harga orang semua mampu beli. Saya rasa RM1 memang mampu lah. Kalau tak bawah sangat. Bawah RM2. Orang panggil apa? Itu lupa.
Thailand market orang tu panggil apa? Ah, apa panggil yang sampai TikTok kena tutup dekat Indonesia tu. Tak boleh murah sangat sebab orang lain berusaha keras untuk satu benda saham tu, dia jual tahap dia harga tu, harga ceiling lah, harga ceiling, harga support, harga ceiling tinggi sangat, harga support RM100 tu. Kalau bawah sangat tu boleh, of course lah orang akan pergi yang murah, betul tak? Kalau saya pada RM30 baik aku beli yang RM30, ada orang jual RM50 baik RM50, tapi adakah itu harga sepatutnya kita letak value value benda-benda tu masa kita untuk buat grow, untuk iklan. Sekarang nak iklan kat mana? Saya tak tahu nak iklan kat mana pun. Saya boleh iklan kat saya punya YouTube sendiri dan Telegram saya sendiri. Nak iklan kat mana? Sebab semua orang takkan suka grup-grup lain. Ada orang nak share, terutama dia tahu grup tu based on ada jual indikator. Sebelum saya tak jual indikator pun. I masih share semua benda free, meeting free, apa benda semua free tu, dan share kat grup lain okey orang boleh terima. Tapi once kita start letakkan satu harga lah untuk kita punya effort, komitmen kita tu, orang dah start block semua band. So saya tak ada tempat pun nak bagi tahu. Macam ilmu free dekat YouTube ni kan, saya duk share ilmu tu. Nak share kat mana? Macam mana nak share? I don't know. Seriously. Nak iklan kat Facebook. Ikutilah YouTube saya. Buat apa? Kan? So siapa yang follow ni, anggaplah kita rezeki bersama belajar lah. Rezeki bersama belajar. Siapa yang nak bagikan jurang komitmen RM100 boleh pergi ke Telegram ke WhatsApp, saya akan bagi screener indikator dan boleh masuk private support group. Itu yuran komitmen lah. Yuran komitmen untuk masa kepenatan dan apa-apa saja, dan untuk diri pembeli tu jugalah. You nak something, you have to pay. Pay tu tak semestinya harga berdasarkan duit. Okay, untuk orang lain of course lah duit tu bermakna. Untuk diri kita, pay tu bermaksudnya timing pun boleh jadi lah. Masa kita luangkan, masa kita bayar untuk kita belajar, masa yang kita luangkan. Sebab kita tak, orang boleh pergi layan anak-anak, pergi keluar berjalan, tapi kita luangkan masa kita tu untuk belajar saham. So kita bayar dengan masa. Okay, so saya bayar dengan masa. Orang lain bayar masa yang saya tu dengan duit RM100. Nilai yang saya letak. Faham tak? Ini nak cerita saham ke nak cerita apa? Itu nak cerita yang saya kenapa. Kalau kata nanti dah kaya, adakah akan menjual RM100? Tak tahu. Sebab benda tu belum jadi. Benda tu tak jadi. Sekarang saya tak ada apa-apa expectation nak pergi jual supaya jadi beribu, nak mengajar kelas mahal. Buat masa ni, bagi saya pun saya tak akan pergi kelas yang beribu-ribu apa benda tu. Kecuali macam terlebih-lebih sangat duit. Nak dapatkan ilmu. Mungkin nak circle orang berjutawan. Orang yang berjaya hebat-hebat tu, dia kena bayar kos yang tinggi. So kalau kata saya ada keinginan ke arah tu, mungkin saya bayarlah price untuk join circle tu. Okay, untuk sekarang saya circle mahal lah. Circle B40 sekarang ni. Tapi orang lain yang T20 nak join tak ada masalah. Ramai je yang kaya raya. Yang dalam tu, yang duk trade, dia berjaya beratus-ribu, 30,000 sekali untung. Itu rezeki masing-masing, poket masing-masing. Terpulang lah. Semua ilmu lebih kurang sama je. Cuma poket duit orang lain. So keuntungan dia lain-lain lah. Gitu. Nak join, silakan. Cuma kalau nak mentaliti orang kaya, normally you have to pay more lah. You have to pay big price. Harga yang besar. Maksudnya you join gang team AAA. Kebanyakan memang lubuk-lubuk orang kaya kat situ lah. So you kena pay mahal. Kalau kata dengan saya, kebanyakan lubuk orang biasa-biasa. Ada orang yang luar biasa masuk situ juga. Sebab mungkin dia nilaikan ilmu tu dah bagi dia cukup berharga. Walaupun harga dia rendah. Kadang-kadang kita tak harga rendah, orang ingat ilmu tu ilmu yang useless. Dalam RM100 ni lagi murah, lagi tak berharga ilmu tu. Lagi tinggi ilmu tu lebih berharga. Orang tu nilai macam tu. Tu pada diri dia, terpulang pada dia. Okay, mungkin sebab tu orang letak harga mahal sikit tu. Sebab nilai tu dia nak bagi brand tu lebih mahal kan. Kalau tak, orang buat tak indah. Gitu. Okay, sampai situ saja ya. Jangan lupa untuk subscribe, share. Share, bantu saya lah. Share YouTube ni ke Telegram saya. Sebab sendu kat situ. Saya tak tahu nak share kat mana dah. Serius. So kalau benda tu bermanfaat,
bermanfaat kan. Bagi share kat orang lain lah. Bantu saya. InsyaAllah kita akan share banyak-banyak lagi ilmu yang akan datang. Buat masa ni saya tak buat meeting lah. Saya tak buat meeting. Saya dah pernah setahun buat meeting free tu. Kalau masa free tu kenapa tak join? Sekarang saya nak masa untuk saya. Nanti kalau saya rajin tu mungkin saya tak cost sikit lah. Itu kalau saya nak tak bayar kan. Kalau tak saya buat free tu masuk lah. Nanti mungkin saya akan share dekat Telegram lah. Selalunya memang mungkin memang selalu share kat Telegram pun. Boleh join kat sana. Tapi tak boleh nak janji bila nak buat meeting tu. Tak boleh nak janji bila nak buat meeting. Sebab saya kan sekarang dengan family macam hal. Tak sempat lah nak buat bersaham ni. Hanya untuk saya nak trade ataupun share dekat Telegram ke bersaham tu. Tapi saya tak ada masa untuk buat kelas-kelas macam tu dulu. Meeting apa semua tu. Belum lah. Belum nak buat lagi lah buat pasal ni. Okay. Tapi boleh follow sana nanti. InsyaAllah saya akan cuba share-share. Cari admin ke admin untuk share-share yang lain tu. Nanti plan kemudian lah. Buat masa ni pergi dulu kat sana. Ada je saya dah ada. Kalau saya free memang saya share je. Cuma tak ada apa-apa ilmunya nak expect high-high sangat tu tak. Mungkin tak. Belum lagi nak ke arah tu. Mungkin nantilah tengok 2024 kalau rajin. Tengok je nanti macam mana. Okay. Jangan lupa ke Telegram Game Berazaham. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih kerana mengikuti video saya. Terima kasih kerana support saya daripada dulu lagi. Terima kasih untuk semua dan minta maaf atas salah silap terkasar bahasa ke apa benda kan. Selama saya duk run GBS tu dan dekat YouTube ni. Kalau ada yang saya share ke apa-apa kan. Tak ada rasa macam tak menjadi ke apa ke tu. Saya minta maaf. Dan saya showkan yang tu tolonglah sebelum nak masuk apa counter saya share tengok balik dulu. Share ikut kefahaman saya dan apa potensi pada ketika itu. Pada ketika itu. Nampak ada berpotensi saya share. Tengok balik macam mana. Alright. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.